So Syaril, apa pandangan Syaril berkenaan dengan langkah Dubai? Bagi saya lah, ini is a waste of time lah. Ya, completely. It's a waste of time. Dan saya lebih tertarik kenapa benda ni boleh jadi cerita dan boleh jadi berita. Sedangkan sesiapa yang boleh baca angka di parlimen dan spend 5 minit untuk memikirkan cerita ni, akan sedar bahawa cerita ni tak masuk akal. Ya. Tak masuk akal kerana macam KJ katakan, Sarawak perlu mengatakan bahawa kita nak keluar, tak nak sokong Anwar Ibrahim, barulah ada sikit kemungkinan untuk ia berlaku. Ya. Dan kita tahu kenapa Sarawak nak buat benda, takkan berlaku. Sarawak takkan buat. Kemudian kita juga tahu bahawa kalau nak kata ada ahli-ahli parlimen yang tak puas hati, yang tidak selesa, kalau ada pun, dan ni benda yang semua orang bercakap, adalah di kalangan ahli-ahli parlimen dalam UMNO. Kenapa parti-parti lain nak kena ikut? Saya tak nampak kenapa parti mana-mana parti Pakatan Harapan akan buat benda yang sama. Jadi kalau dalam keadaan ada 148 campur dengan 5 orang yang sokong PM sebelum ini, belum lagi campur 7 ni, dah 153. 152, 153, lebih 150 lah. So untuk jatuh kurang daripada 112 majoriti, perlukan satu gelombang yang tak realistik dia akan datang daripada mana. Jadi saya rasa macam lebih tertarik memikirkan, adakah perlu diwujudkan cerita langkah Dubai ni kerana kedua-dua kerajaan dan pembangkang, kedua-dua tim kerajaan madani dengan tim Perikatan Nasional memerlukan cerita politik untuk kekal relevan. Adakah dengan cerita cakap tentang padu, cakap tentang penyelarasan subsidi, bercakap tentang hal-hal polisi dasar yang ada kena-mengena dengan rakyat, adakah isu-isu itu tidak cukup hangat untuk kehidupan politik mereka sehingga kan mereka perlu mewujudkan cerita yang tak masuk akal, yang bagi orang cakap-cakap supaya mereka rasa diri mereka relevan dalam dunia politik ni. So adakah Syaril bermaksud bahawa kita tak pasti siapa yang mewujudkan cerita ni dulu, tapi dua-dua pihak mengiyakan cerita ni walaupun, sebab best lah. Sebab best. Dia orang perlukan cerita ni. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Sebab macam KJ dia buat langkah Dubai. Dia takut langkah Dubai. Yes. So JCOM yang mulakan cerita ni lah. Kalau kita tengok kronologinya. Dalam istilah politik barat disebut wag the dog. Wag the dog. Adakah ini wag the dog? Explain sikit. Bobby wag ni apa? Bila ekor tu apa? Dia bergerak. Pembandulan. Okay. So sama ada anjing itu wag dia punya dog ataupun ni wag dia punya dog. Sama ada anjing tu wag dia punya ekor ataupun ekor tu wag anjing dia. Wag the dog maksudnya bila satu isu dicetuskan untuk mainkan keadaan dan isu tu sebenarnya tak wujud ataupun tak penting pun. Ya, saya rasa itu yang sedang berlaku dan maksud saya dan poin saya adalah nampak kedua-dua belah pihak seronok bila cerita ni wujud. Ya. Walaupun realitinya tidak ada. Okay, so kerana JCOM yang mulakan. Ya. Dan saya nak tanya lagi je pandangan KJ sebagai sebuah entiti kerajaan. Kalau betul pun ada desas-desus berang langkah lah, perlu atau tidak sebuah entiti kerajaan mengesahkan perkara ini, seolah-olah mengesahkan perkara ini. Pada masa yang sama, you cakap tentang kita perlukan kerajaan yang stabil, kita perlukan pelabur masuk, sokonglah kerajaan sekarang kerana ini kerajaan yang di-Pertuan Agong, macam-macam lah digunakan. Tapi entiti kerajaan sendiri yang mengesahkan satu berita, satu kabar angin yang tak ada bukti pun. Ya. Dan apa yang akan memberi, apa kesannya kepada persepsi pelabur, apa kesannya pada image luar kita apabila diplomat-diplomat membaca berita ni. Sebab ini bukan datang daripada cyber trooper. Kalau hanya datang daripada cyber trooper Perikatan Nasional dan don't care lah. Tapi datang daripada entiti kerajaan. Ya. Syaril, beginilah, saya rasa mungkin ada sedikit kebenaran sebab kita tak boleh tolak terus kemungkinan bahawa, bukan hanya kemungkinan, tetapi yang kita tahu usaha yang berterusan daripada pihak pembangkang, pihak Perikatan Nasional untuk tumbangkan kerajaan. Sure. Saya rasa itu open secret. Open secret lah. Bukan secret pun, dia orang sendiri cakap nak buat. Bukan secret. Tapi why do you have to give legitimacy to something that cannot happen? Is my point. Tak boleh berlaku. Bukanlah saya kata tak boleh berlaku, anything is possible, tapi realistically cannot happen. So why do you give it legitimacy?
sebab itu memberi, macam Syarif kata, itu memberi modal politik kepada kerajaan juga. Sebab kerajaan nak serang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dah lah tak cakap pasal polisi, tak reti cakap pasal polisi. So dia macam tunggul je kat situ. So dia kena serang on something lah. Oh, langkah Dubai. So dia entam kata ini apa menggugatkan kestabilan ekonomi, menggugatkan kestabilan politik. So saya rasa kalau Perikatan Nasional terus mengiyakan usaha untuk menjatuhkan kerajaan, dari semasa ke semasa akan berlaku usaha daripada pihak PHBN untuk hentam mereka. Especially bila ada cuti. Saya rasa ia ada satu, yalah, walaupun saya rasa kesal dengan keadaan macam ni, saya rasa ia juga satu strategi politik, kalau betul bacaan kita kerja, satu strategi politik yang baik dan pandai oleh Pakatan Harapan, oleh kerajaan. Seperti mana KJ katakan tadi dan saya cuba gambarkan awal tadi, ia sebenarnya serve the government. I don't know. The, sebab kalau kita tanya rakyat biasa, mereka pun macam rasa boring. Saya rasa kita cakap pasal langkah Dubai ni, kita pun rasa makin paloi, makin bodoh. I mean, I feel my IQ dropping talking about this. Yeah, true. Yeah. The point saya KJ ialah ia membolehkan kerajaan, and just finishing your line of thought which I think is absolutely correct, membolehkan kerajaan berada dalam keadaan siege mentality. This was a term you coined more than a decade ago. Siege mentality ni adalah satu mentality mana kita rasa kita diserang dan kita nak satu dunia rasa aku diserang ni, tolong pertahankan. Dan dia memberikan satu fokus kepada lawan itu. So jadi instead of looking at me and assessing me untuk memberikan satu skor kepada saya sebagai kerajaan, ada yang baik, ada yang tak baik, saya alihkan fokus itu kepada yang jahat tu. Yang jahat ni siapa? Yang cuba jatuhkan rumah ni. Jadi cerita politik dan cerita perbualan rakyat adalah berkenaan dengan si jahat itu. Yang si jahat ni pula cakap, kita tak jahat, memang kita kena jatuhkan rumah ni, kita kena jatuhkan kerajaan sebab kerajaan ni buruk. So apa yang berlaku adalah tak ada siapa yang betul-betul akan fokus tentang buruk baik prestasi kerajaan. Sepatutnya itu yang menjadi percakapan dan perbualan. Tapi saya rasa up to a point lah. Up to a point. Sebab rakyat pun nampak benda ni. So nanti dalam segmen akan datang kita akan bincang sikit tentang padu. Nak kata rakyat tak bincang benda lain, saya tak setuju. Sebab macam padu ni agak panas. Kan? Tak padu sangat. Tak padu sangat. Nanti kita bincang lah soal padu ni. Tapi saya rasa kalau kita nak cakap ini dapat mengalihkan pandangan dan perhatian rakyat daripada benda-benda lain, tidaklah sepenuhnya benar. Dan saya rasa kita dah sampai ke penghujung cerita langkah Dubai ni. Orang pun tak nak dengar sangat. Saya harap macam tu lagi je. Saya takut nanti kan 2 minggu hidup lagi cerita ni. Sultan Johor pun dah cakap bahawa dia tak akan terima mengadap siapa-siapa. So ini menutup ruang untuk siapa-siapa yang ingat dengan peralihan yang Tuan Agong, akan ada peralihan kerajaan. Yang Tuan Agong yang sedia ada pun tidak akan layan apa-apa. Yang Berhormat Saudara Tuan Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang pun telah keluarkan kenyataan yang bagus hari ini. Dia kata selepas ini kalau ada apa-apa nak tunjuk sokongan, buat dekat Parlimen. Saya rasa long term kita kena pergi ke Parlimen lah. Sebab kalau kita nak bergantung kepada usaha, ya walaupun saya terlibat dulu dalam keadaan tertentu pada tahun 2020, tapi saya rasa untuk kita mengelak istana digunakan bagi tujuan untuk menukar kerajaan dan sebagainya dan meletakkan Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan yang agak sukar. Sebab akhirnya Yang di-Pertuan Agong yang lantik Perdana Menteri. Tetapi untuk melantik Perdana Menteri, kena tengok siapa yang ada keyakinan, majoriti keyakinan dalam Dewan Rakyat. Dan yang paling telus cara dia adalah untuk tengok di Dewan Rakyat lah. Di Dewan Rakyat. Ya, walaupun mungkin akan ada orang yang kata susah untuk proses. Memang susah sebab urusan Dewan Rakyat itu dikawal oleh Yang di-Pertua. Yang di-Pertua adalah orang yang dilantik oleh kerajaan semasa, dan biasanya Yang di-Pertua walaupun dari teorinya dia berkecuali, tetapi dia agak memihaklah kepada kerajaan semasa, government of the day. So mungkin boleh ada sedikit perubahan dari segi urusan dan juga peraturan Parlimen Dewan Rakyat untuk memudahkan sesiapa saja untuk membentangkan usul kepercayaan ataupun usul ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri dalam keadaan-keadaan tertentu, supaya kita dapat elakkan usul yang frivolous, yang remeh, tetapi dalam keadaan yang betul-betul ada
masalah sokongan kepada Perdana Menteri boleh dibentangkan dan boleh dibuktikan dalam Dewan secara bebas dan tanpa mengikat mana-mana ahli parlimen dari segi whip parti dia.